Pagi ini kita baca ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ilas shalah ittakhaduha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la wa idza nadaitum ila salati, dan apabila kamu menyeru azan untuk mengerjakan sembahyang, ittakhazuha huzwan wa la'iba, ittakhazuha, mereka menjadikan sembahyang itu huzwan wa la'iba, sebagai ejek-ejekan dan permainan. Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun, yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan Islam perlu mengukuhkan bentengnya. Umat Islam hendaklah bertanggungjawab mengukuhkan benteng Islam supaya unsur-unsur luar tidak masuk ke dalam Islam dan mencemari kesuciannya. Di antara perkara yang perlu diperkukuhkan ialah benda-benda suci dalam Islam. Benda-benda suci dalam Islam seperti rumah ibadat, seperti azan, salat, ini barang-barang benda-benda yang mesti dijaga kesuciannya. Ayat yang kita baca ini, iaitu ayat 58 ini, sebagai contoh dinyatakan. Sebagai contoh iaitulah azan. Azan adalah merupakan satu syiar yang amat suci di dalam Islam dan memberi banyak faedah kepada umat ini, dan melambangkan bahawa sebuah kampung, sebuah keluarga, sebuah masyarakat yang mendirikan azan, maknanya Islam masih kuat pada tempat itu. Sebab turun ayat ini kerana pada zaman awal Islam di Madinah, orang Nasara mempermain-mainkan azan. Apabila mereka mendengar suara azan, mereka mempersamakan dengan suara pekikan, melaung dan sebagainya. Jadi mereka anggapnya begitu. Ini adalah satu permainan. Ini satu huzwa wala'iba. Huzwa artinya senda, ejekan. Ejekan ini suatu tahap yang lebih rendah daripada menghina. Menghina sudah cukup rendah, tetapi apabila dipersendakan pula lebih rendah lagi. Huzwa lebih rendah lagi daripada perkara itu. Jadi tidakkannya orang ini jangan dijadikan teman setia dengan mereka. Jangan dijadikan teman rapat dengan mereka, kerana ini adalah musuh. Islam sudah tidak mempunyai suatu kekuatan lagi apabila syiarnya ini dipermain-mainkan. Tidak boleh dipermain-mainkan syiar ini. Tetapi supaya orang lain lebih menghormati dan tidak mempermain-mainkan, pertama sekali orang Islam mesti sedar bahawa azan bukan satu kata-kata main-main saja. Tidak, ini satu laungan suci yang dilakukan, yang dikomandangkan 5 kali pada setiap kali masuk waktu salat. Oleh itu, berilah penghormatan sepenuh kepadanya. Beri diam pada waktu azan, jangan bercakap. Yang cakap ini, budaya ini tak ada pada kita. Kadang-kadang ada bercakap, azan entah dia tak dengar, barangkali azan, bercakap, berbual pada waktu diam pada ketika ini. Tidak boleh. Ini bagi pihak pendengar. Pihak yang mengazan, yang melakukan azan juga hendaklah suara azan ini suara yang berdaya hidup, menyeru orang sembahyang. Lagu-lagu tidaklah perlu sangat, saya rasanya lagu tidaklah penting lagu, tapi suara ini suara yang dikomandangkan bagi menandakan ini syiar Islam. Syiar kita boleh dengar daripada masjid-masjid yang besar-besar, Masjid Mekah, Masjid Madinah, macam mana masjid-masjid yang azannya itu didengar oleh para ulama. Tidak susah, mudah saja. Suara mestinya suara yang gagah, suara yang boleh menarik orang datang ke masjid. Itu yang paling mustahak sekali, paling mustahak. Lagu-lagu ni dia tempat lain. Dulu saya mengajar waktu di Ma'had dulu tahun 70-an, 60-an, akhir awal 70-an. Di Kota Baru ada satu orang namanya Haji Yusuf Kedondong.
Saya masih ingat lagi nama dia ni, terkenal dengan Haji Yusuf Kedondong. Azan dia, saya rasa ramai orang menyatakan bila dengar azan dia mesti pergi semayang. Mesti pergi semayang. Sebab dia punya panggilan itu tidak memungkinkan kita untuk duduk di rumah lagi. Tak boleh, mesti pergi. Tambah pula yang kalau waktu-waktu nak hujan, di azan waktu asar, waktu nak hujan, mesti pergi. Dan saya saksikan pada waktu itu, waktu dia azan lebih ramai daripada jamaah daripada waktu-waktu lain, waktu orang lain yang mengumandang azan. Maknanya pengaruh azan besar sebenarnya kepada pendengar, pada orang yang mendengar. Oleh itu suara azan mestilah dikumandangkan dengan penuh pasal semangat, sebab ini syiar. Ayat ini menyatakan apabila wa idza nadaitum ila salah, apabila kamu seru kepada sembahyang, mereka menjadikan seruan itu, azan itu ataupun salat itu sebagai main-mainan. Tidak boleh dia main. Sebab azan kita katakan syiar. Syiar azan ini di dalamnya mengandungi kata-kata yang cukup tinggi, yang tidak ada dalam mana-mana agama, sekalipun seruan yang seumpama itu untuk memperkukuhkan agamanya. Di dalam azan ini kita dapati syahadah, sebutan kalimah Allah. Sebutan kalimah Allah cukup istimewa. Mula-mula dengan perkataan Allah, sudah dengan perkataan Allah juga. Allahu Akbar. Akhir sekali la ilaha illallah. Allah juga. Allah. Jadi mulanya dengan Allah dan akhirnya dengan Allah memberi suatu erti bahawa kata-kata dalam azan ini sebenarnya satu wahdah, satu kesatuan, satu perpaduan yang cukup, iaitu di atas nama Allah. Pergilah, berpisahlah, maknanya anda boleh berbeza dalam apa perkara sekalipun pada tempat yang harus berbeza, tetapi dalam Allah tidak boleh berbeza sama sekali. Mesti mula di sini dan ke sini sudahnya. Di dalamnya mengandungi syahadah Nabi Muhammadar Rasulullah, syahadah Nabi Muhammad, dan mengajak manusia semayang, hayya 'alas salah, mengajak manusia kepada kemenangan. Mana ada suara yang lebih tinggi daripada itu? Pada waktu subuh pula mengingatkan as-salatu khairum minan naum, semayang lebih baik daripada tidur. Tidak ada satu kata-kata pun. Carilah, inilah satu kata-kata yang tidak ada di mana-mana pun. Barangkali dalam agama lain suara azan ini bagi mereka loceng, bagi mereka palu apa-apa saja misalnya, tetapi dalam Islam tidak. Islam memandang ini dia. Setiap kali waktu salat mestilah dikumandangkan suara azan. Seorang pegawai tinggi Inggeris di Mesir, saya sudah pernah baca satu laporan tentangnya. Nama dianya kalau tak silap saya Clark Stone, apa yang lebih kurang begitulah nama dianya. Dia kata penjajahan Inggeris tidak akan dapat berkuasa, katanya, di mana-mana pun. Tidak akan kekal di mana-mana negara yang ada padanya tiga perkara. Selagi suara azan dikumandang pada setiap kali waktu salat, katanya, nama Nabi Muhammad disebut, nama Allah disebut padanya. Yang kedua, katanya, selagi Kaabah menjadi kiblat umat Islam dan selagi Al-Quran menjadi bacaan umat Islam, selama itulah negara Islam tidak dapat dijajah. Katanya, mereka akan tewas. Satu kenyataan yang jelas disuarakan oleh orang bukan Islam pada ketika itu, yang niatnya, cita-citanya untuk menjajah negara Islam. Ini kekuatan Islam, azan. Kekuatan Islam ini sebenarnya, kekuatan ini perlulah empunyanya jaga terlebih dahulu, pelihara terlebih dahulu sebelum daripada orang lain kita minta supaya mereka peliharanya. Mestinya umat Islam dahulu. Barang-barang kita mesti jaga dahulu sebelum daripada orang lain jaga. Kita jaga maka kita bersih, orang lain pun tak masuk, tak berani nak masuk rapat ini, tak boleh. Tapi kalau cala di sana sini, kemek sana sini, orang pun mudah saja dia langgar saya lah ni, kata ni tak ada masalah. Sebab Tuhan punya motokat tu, dia tak pelihara, dia tak sayang. Jadi inilah bahan yang patut disayangi, azan. Azan bukan satu perkara yang sangat syiar saja, tetapi penuh dengan pendidikan padanya. Pendidikan, kata-kata yang mempunyai erti pendidikan. Tak suka kita sebenarnya bila budak-budak bila buka azan tengah-tengah duduk, dia tengah asyik tengok cerita kartun ke apa, drama ke apa ke, mari azan tutup lari pergi. Ini satu amalan yang salah. Ya, baru kita tak bunyi ni. Ya. Jadi ini perlu diberi satu pendidikan.
beri pendidikan dengan azan, duduk, jangan tinggal sebelum sama azan, jawab azan itu. Sepatutnya begitu. Tetapi sebelum daripada mereka perlulah pendidiknya, ibu bapanya, keluarganya terlebih dahulu sebelum daripada orang lain. Azan bukan satu perkara yang nasib mereka akan kekal selama mana azan masih ada. Wa idza nadaitum ila salati, wa idza nadaitum ila salati, dan apabila kamu menyeru azan, ila salati, kepada sembahyang. Fadilat dalam hadis menyatakan fadilat muazzin, al muazzinuna atwaluhum a'naqan yaumal qiyamati, al mu'minuna, al muazzinuna, tukang azan, leher mereka paling tinggi pada hari kiamat nanti, paling panjang. Leher panjang ni bahasa Arab, bahasa Melayunya tidak maknanya leher panjang. Nanti pula tu bila kata buat apa macam tu, leher panjang tak mau. Tidak, mereka pemimpin. Leher panjang artinya mereka pemimpin pada hari kiamat. Dia akan cari mana Tok Bila dia. Kalau dia sesat dah pada hari kiamat, dia tak cari orang lain, dia cari mana Tok Bila dia. Mana Tok Bila? Pasal apa? Pasal dia dulu pemimpin salat, dia yang mula-mula azan, dia yang mula-mula ajar. Jadi oleh kerana itu, mesej yang nak disampaikan oleh Bilal ini besar. Oleh kerana itu kita katakan azan perlu ditunaikan dengan cara yang mempunyai daya dan kekuatan yang tinggi. Yang dia punya lagu-lagu tu kemudian suaranya mestilah diberi hak yang sepatutnya ditunaikan untuk azan. Wa idza nadaitum ila salati, apabila kamu menyeru kepada sembahyang, ittakhazuha, mereka menjadikannya, mereka ini Nasara, Yahudi dan Nasara dan orang kafir, huzwa, mereka main-main, wala ibadah, main-main pula, persendaan dan main-main. Sebab apa? Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun, kerana mereka ini tak ada akal. Kalau dia ada akal, dia akan beri suatu penghormatan kepada umat Islam setiap kali masuk waktu azan. Mereka akan tahu, sekalipun dia tidak pakai jam, tapi dia tahu pukul berapa sekarang ni. Pukul berapa? Sekarang ni pukul 1:30 waktu zuhur. Sekarang ni pukul 4:30. Sekarang ni boleh bangun dah sekarang ni pasal ada azan. Mereka kata alhamdulillah, syukur, mujur kerana ada duduk kat masjid, boleh bangun pagi. Kita tetap dengan masa dan sebagainya. Tapi bila tidak ada akal, mereka akan bermusuh. Mereka akan datang, kalau boleh nak rebut ni mikrofon ni. Pasal apa? Pasal tak suka dengan suara azan. Dia tak suka dengan suara azan ni pun sebenarnya kadang-kadangnya tidak orang lain juga. Kita pada juga tak mahu azan ni pasal apa, nak tidur. Ini satu perkara yang merugikan. Jika azan tidak ada sebenarnya dalam masyarakat Islam, ataupun dikurangkan daripada apa yang ada sekarang ini, maka kita akan melakukan satu kerugian yang sangat besar kepada masyarakat Islam. Benteng kita sudah pecah dan dapat dimasuki oleh unsur-unsur luar yang merosakkan masyarakat sendiri. Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun, kerana mereka itu kaum yang tidak berfikiran. Jadi ini satu tidak berfikiran ini sebenarnya selalunya tidak ada akal digunakan kepada haiwan yang tak ada akal. Manusia ada akal tetapi tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jika akal ini diguna, mereka akan tidak persendakan Islam, kerana Islam bukan milik individu, tetapi Islam adalah satu agama yang memberi kepada manusia ini hidayat, lampu suluh untuk hidup dalam dunia ini. Bagaimana satu bentuk kehidupan yang aman dan sejahtera, inilah kehidupan dalam masyarakat yang ada azan padanya. Salah seorang guru saya orang ajak pergi Tok Arak sebenarnya. Tak tahulah dia bercakap, saya rasanya betul. Dia kata dia sudah beberapa kali dijemput untuk dibawa pergi ke negeri orang kafir, kata dia. Negeri orang kafir, tapi dia tidak suka. Pasal apa di sana dia tak boleh dengar suara azan. Tak boleh dengar suara azan, satu kerugian yang sangat besar kepadanya. Jadi hidup dia dalam sebuah negara yang ada azan, ucaplah alhamdulillah, kerana setiap kali azan dapat kita dengar. Berbanding dengan hidup di sebuah negara yang waktu azan tak boleh dengar, rugi kita. Bagi mereka yang menjiwai Islam, kehilangan suara azan satu perkara yang sangat besar sebenarnya dalam kehidupan ini. Kemudian seterusnya, qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.